Okay, wassalamu ala syarifil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alright, okay. So let's open your Photoshop. Okay, you guys buka Photoshop. Lepas tu kita ambil kertas A4 macam minggu lepas tu, kertas A4 dan setkan kepada landscape. Okay. So saya akan share screen. Right. So dia akan jadi macam ni lah. Okay dah? Semua dah ada? Ya. Dah Alright. Okay. So minggu lepas kita belajar tentang yang kita punya tools, selection tools and everything lah. Yang macam yang saya tunjuk you guys yang kita boleh buat colour whenever kita dah do kita punya selection kan? Alright. Ada ingat lagi? Yang kita buat bulat, lepas tu kita colour pakai brush tu? Yeah. Alright. Okay. So now hari ni apa kita akan buat? Kita akan tengok apa yang kita boleh buat dengan kita punya text. Okay. So text is a part of kita punya design lah yang kita boleh modify dan sebagainya. Alright. Okay. So untuk pengetahuan you guys, dalam Adobe Photoshop ni, okay, Adobe Photoshop ni adalah Alright. Okay. Dalam Adobe Photoshop ni, okay. Okay, Adobe Photoshop ni adalah satu software yang di mana dia memfokuskan lebih kepada kita panggil sebagai raster lah. Okay, raster iaitu gambar yang yang mengandungi pixel berbanding dengan mengandungi mathematical punya equations. Okay, so dia bergantung kepada pixel lah. Okay, so jadi kalau kita tengok gambar yang real image lah macam foto, real image. Lepas tu benda-benda yang macam for example ada texturing, okay, yang ada orang kata apa 3D, solid color, selalunya akan kita buat menggunakan Photoshop. Selalunya flat design lah. Color yang kita nampak, color yang flat, color yang macam orang kata apa a bit macam orang kata apa warna-warna yang funky dan sebagainya itu more kepada vector yang mana yang menggunakan Adobe Illustrator. Okay. So apa saya nak buat hari ni adalah saya nak you guys pergi dekat sebelah kiri you ni. Okay. Pergi sebelah kiri ni. Nampak tak ada layer ni? Nampak ada layer tak? Nampak. Okay. So apa saya nak you guys buat? Pergi dekat bawah ni create new layer. Kita create satu layer baru. Okay. Okay. Once kita dah create satu layer baru. Okay. Lepas kita create satu layer baru. Kita pergi dekat kita punya tools yang ni. Yang sebelah kiri ni. Okay. Pergi dekat type tools. Okay. Okay, type tools ataupun you guys boleh tekan shortcut key dia T lah. Okay, dekat you guys punya keyboard nanti dia akan menghasilkan this kind of punya cursor dekat atas kita punya canvas. Okay, and then you click je dekat mana-mana area dekat canvas tu. And then saya nak you guys type anything. You guys boleh tulis nama, you guys boleh tulis apa, anything. So, saya tulis dulu this is... Alright, okay. Saya tulis yang ni lah. Alright, okay.
Okay, dah tulis? Dah. Dah ada Alright, okay. So, bila dah tulis ni, okay. You guys boleh pilih apa font you guys nak tukar dekat atas ni. Alright, okay. So, kalau you guys tengok ke atas ni, ada font, type of font. Select dululah. Select dulu. Yang nampak ada yang ada blinking-blinking ni. So, select dulu. Okay. Sekejap Ada, okay. Okay, select dulu. Lepas tu atas ni, nampak tak yang belah atas ni? Kita ada yang ni. Ada tulis nama font So you guys boleh klik arrow bawah tu. So you guys boleh pilih lah what kind of font you guys nak plan untuk guna. So you guys boleh select lah which font that you guys nak. Okay. So it's upon to you lah you guys nak pakai font yang mana. Alright, okay. So macam saya bagi tahu, setiap sistem takkan ada font yang sama, mungkin ada berbeza. Ada yang tak ada. Okay, depends kalau siapa rajin pergi download. So adalah font yang pelik-pelik sikit dekat dalam awak punya sistem. Okay, so saya choose yang ni. Apa ni? Oh, ni tak nampak. Saya nak cari something yang solid. So tadi impact. Okay, this one boleh. Okay, saya ambil ni Alright, okay. So lepas tu saya jadikan dia ni ada satu saja. Dia punya font face dia. Face dia ada satu. Dia ada bold je. Alright, font face. Lepas tu dia punya size pun saya boleh tukar. Saya letakkan max 72 dan color dia this one saya nak pakai warna biru. So saya tukar, saya ambil color warna biru. Alright, something like this lah. Okay. Alright. Okay, ini saya punya tag saya. Okay dah? Dah. Alright. Okay. So, bila kita dah ada teks ni, alright, cantik. Okay, so bila kita ada teks ni, sebenarnya kita ada banyak lagi option yang kita boleh adjust. Bukan sekadar orang kata apa, nak tukar font, size ke dan sebagainya. Kita boleh tengok. Okay, kalau tengok kat sebelah kanan ni, kalau you guys perasan dekat sebelah kanan, atas layer ni kita ada satu properties punya tab. Ada tak? Ada. Alright, okay. Dekat property punya tab ni, kita ada banyak lagi option yang kita boleh buat. Okay. Tepi ni ada scroll tau. Kita boleh scroll tau. So you guys boleh scroll. You guys tengok apa option-option yang dia bagilah. Okay. So kalau tengok kat sini, kita ada kita punya size. Lepas tu 75 ni. 75 ni adalah jarak di antara satu huruf ke satu huruf. Itu adalah 75. Dia punya... Jadi bagi tahu lah. Kalau macam for example, jika saya reducekan dia, saya letak negatif 50. Sorry. Dia kena select dulu Okay. Daripada 75 ni, saya letak negatif 50. Awak tengok apa jadi pada tulisan tu. Dia akan rapat. Setiap satu huruf tu dia akan rapat. Okay. So kalau dia nak lebarkan, dia letak 100. So dia akan jarakkan lah setiap satu huruf Okay. So saya nak bagi dia rapat, saya letak negatif 50, so dia rapat lah. So dia makan less space dekat situ. Alright, itu yang the first yang dekat sini lah. Okay, yang bawah ni pula, kalau awak nampak dia ada huruf A atas, huruf A bawah. Ini adalah jarak di antara satu spacing line. Okay, so saya buat dua space kan kat sini kan. Okay, so bila saya klik dekat sini, dia 72. Kalau saya tekan 30, awak nampak? Dia akan jadi makin dekat antara atas tu dengan bawah. Ini kita panggil spacing line antara row 1 dengan row 2. Alright, okay.
So you guys boleh adjust lah yang mana you guys prefer, you guys nak. Dia adalah customizable. Lepas tu bawah tu lagi kita ada satu advanced button. Alright, okay. So you guys boleh klik pada advanced button tu, nanti dia akan keluar yang ni. Character. Ada tak keluar yang ni? Ada. Alright. Okay. Semua orang ada tak yang karakter ni? Karakter ni sebenarnya tak payah tekan kat sini pun tak apa. Awak boleh pergi dekat Windows. Nanti awak akan jumpa ni. Ni karakter ni. Tekan direct ni pun boleh. Dia akan keluar yang ni lah. Okay, karakter ni. Alright, so dekat sini you guys sama jugalah yang macam kita punya talk. Tapi ini dia much more simple lah. Yang ni dia much more detail. You guys ada text, you guys ada dia tu. Okay. Alright, okay. Dekat sini dia lagi detail lah berbanding tadi yang dekat kita punya property ni tadi. Property ni dia simple je. Ini lebih detail. Kalau kita tengok tadi kita finish dekat yang kita punya space antara line atas dengan line bawah. Ini adalah matrix space antara kita punya huruf. Yang ni negatif 10 tu. Lepas tu ini adalah kita punya total size besar. Kita punya setiap satu huruf tu. 100% ke tak 100%. Dekat sini ada dia punya ni. Kita nak set kan. Kita nak dia macam mana. Kita boleh setkan dekat sini juga. Subscript, underline dan sebagainya. Kat sini lah. You guys boleh pilih lah. Yang mana you guys rasa you guys nak set up. Okay. Selalunya dia akan letak sekali lah dengan kita punya paragraph. Okay. Apa benda yang related lah dengan kita punya teks kat sini lah. Okay. So, saya pergi balik kat karakter. So, dia akan letak kat sini. Alright. Semua ada kat sini. Kalau kita nak adjust lah. Alright, secara detail. Right, okay. Dah? Cuba adjust dulu. Saya bagi masa. Jangan risau. Play out the colour first. Tengok yang mana you guys rasa sesuai. Adjust dia punya jarak antara atas dengan bawah. Alright, okay. Yang mana you guys rasa okay lah. Okay, you adjust dulu. Okay, jadi semua jadi? Jadi Alright. Jadi Okay, alright. So, kalau kita dah jadi, kita dah adjust. So, tak perlu risau. Yang ni kita boleh off lah. So, kita akan dapat banyak space kat sini. Alright, okay. So, sekarang ni kalau tengok pada kita punya design ni. Design kita ni terlampau flat. Flat maksudnya, okay, ni simple je. Single color dan sebagainya. So, now kita nak pergi buat lebih more advanced. Okay. Minggu lepas saya ada ajar you blending mode, betul? Ada tak? Ada saya ajar you blending mode tak? ada. Ada okay. So kita pergi dekat sebelah sini. Kita punya layer ni. Okay. You right click pada layer. Okay. You right click pada layer. You guys pergi yang dekat first one lah. Yang dia tulis blending mode. Okay. Klik pada blending mode tu. Ambil blending mode tu. So dekat sinilah yang Ada. okay. So dekat sini yang kita akan convertkan kita punya teks ni menjadi 3D punya teks. Okay. So macam mana nak convert jadi 3D punya teks? Belah mana? Jadi tak? Layer. Ni layer awak ni. Yang kita punya tulisan ni. Right click. Ambil yang first one. Dia tulis blending mode. Blending mode. Sorry. Blending option. Ada tak? Ada. Okay, dia akan keluar. Sorry, saya punya ni dia naik ke atas. Saya punya ni dia naik ke atas. Patutnya dia turun ke bawah.
dia naik ke atas. Blending, dia tulis blending option. Alright, okay. So, sekejap yang ni saya close dulu. Close, okay. So, bila saya right click ni nampak ni, ni. Blending option. Ada. Okay. So, once kita klik blending option, okay. So, ni yang sesi minggu lepas saya ada sentuh-sentuh sikit-sikit lah. Alright, okay. So, kita nak tengok yang ni, the first one ni. Bevel and emboss. Bevel and emboss ni yang akan membuatkan kita punya drawing ataupun kita punya item tu akan jadi extrude dengan distrude. Okay. Dia akan keluarkan. Nampak? Klik je ni terus efek dia terus ada. Nampak dia akan terus keluar. Kita akan nampak kita punya tulisan ni macam 3D. Dia automatically akan jadi macam 3D. Alright, okay. So dekat sini kita boleh adjust macam mana rupa bentuk kita punya 3D. Kalau macam for example, kalau saya klik ni, orang yang first time dia akan tengok, okay, wow, dah gempak dia jadi 3D. Tapi sebenarnya saya masih lagi tidak berpuas hati sebab dia punya 3D dia tak terlampau detail. Saya nampak ada macam light-light yang tak kena, shadow-shadow yang tak sepatutnya. Okay. So dekat sinilah kita boleh buat kita punya adjustment. Alright, okay. So once we click at bevel and emboss, you guys will see they have an option for structure, shadings and the rest of bevel and emboss. Alright, okay. Yang dekat structure tu, dia ada yang the first one tu kita ada style. Dekat style tu, okay. Dekat style tu, you guys boleh klik dekat style tu. Alright. Once you guys klik dekat style tu, dia akan bagi you guys several type of bevel yang kita nak apply lah. Alright, okay. Kita ada outer bevel, kita ada inner bevel. Alright, okay. Ya. Saya tak dot point tu. Saya tekan bevel option tu. Okay. Bevel and emboss tu. Lepas tu yang tengah tu tak ada pun. Yang awak tekan ni, yang ni Yang keluar style, tak? teknik, depth semua tak ada. Macam mana? Ada. Macam mana boleh tak ada awak pakai Photoshop? CC 2019. Oh, sama macam saya. Saya 2019 lah ni. Macam ni tak keluar Boleh saya tengok tak? Okay, dah boleh dah. Okay, right. Sir. Ya. Bevel tadi kat mana? Yang ni, dekat sini. Yang the first one ni. Bevel and emboss ni. Ada tak? Tu dekat property Tak ada. Dia memang dekat ni je. Ni bevel kat sini je. Dia bukan kat property. Awak kena right click dekat layer tu. Ambil blending option. Right click Oh, dekat... saya punya tak ada lah. Saya punya tak ada. Dekat layer right click kan? Okay, lagi sekali Dekat layer ni, awak right click. Lepas tu ada blending option. Ada tak? Blending option. Okay, ya. Oh, okay dah. Okay, ada. Alright. Okay. So, bila dah ada blending option, kita pergi yang the first one ni, yang bevel and emboss ni. Kita klik je pada bevel and emboss ni, dia akan terus keluar efek. Okay. Dan bila kita klik pada bevel ni, sampai dia highlight tu, tadi dia tak highlight, kita baru check je. Ini dia dah highlight. Baru keluar yang kita punya structure dengan shading ni. Alright. Okay. Jadi tak? Ada siapa-siapa tak jadi? Tadi cara bagi 3D macam mana tadi? Ni tekan dekat bevel and emboss ni. Klik je. Checkkan dia. Okay. Ada siapa-siapa yang tak jadi? Boleh Semua jadi Jadi. Alright. Okay, cantik. Okay. So, bila kita ambil bevel dan dengan emboss ni, kita ada option dekat sini. Kita boleh tukar. Kita boleh adjust. So, the first one atas tu macam saya cakap tadi, kita ada style. In which you guys ada extra option lah. So, you guys boleh pilih what kind of bevel yang you guys nak. Outer, dia dekat luar. Kalau inner, dia akan buat extrude dekat dalam. Lepas tu kita boleh emboss. Kita nak embosskan dia. Keluarkan dia lagi. Okay. Pillow emboss. Okay. Pillow emboss ni macam for example kita letak kita punya tulisan tu di atas bantal. Kita tekan. Itu kita panggil pillow emboss. Awak nampak Kita macam kita menekan.
3D ni dekat atas bantal. So yang belakang tu, yang putih tu sebenarnya bantal. Something like that lah. Sekejap, ada orang baru masuk ni. Alright, okay. Lepas tu kita ada stroke emboss. Okay, you guys boleh tengok lah which one yang you guys nak. Okay, so apa saya buat, saya nak ambil emboss saja. Okay, bagi saya emboss ni pun dah kira okay. So saya nak ambil emboss saja. So dekat emboss tu, dekat bawah tu teknik tu kita boleh pilih juga. Kita nak smooth ke, chisel hard ke, chisel soft ke, is to up to you guys lah. Yang kita nak tengok, yang kita nak adjust ni adalah kita punya depth, kita punya direction, size dan juga soften ni. Ini yang kita nak tahu dulu. Kalau kita adjust kat kita punya depth ni, kita boleh tahu berapakah kita punya depth of kita punya emboss. Kalau tengok kalau saya buat kosong, dia tak ada apa-apa. Dia tak ada apa-apa pun shading. Okay. Tapi bila saya naik sikit, kita akan nampak dia akan ada depth. Maksudnya depth kita nampak rupa bentuk dia macam mana. Okay. So you guys boleh adjust. Saya punya setting takkan sama dengan you guys punya setting. Okay. Why? Sebab apa? Font saya tak sama dengan font you. Setiap satu font berkemungkinan akan nampak lain. Jadi you guys kena adjust mengikut kesesuaian font dan kesesuaian apa you guys rasa cantik untuk yang you guys tengok. Jangan kata set 1000, aku set 1000 lah. Tiba-tiba awak punya tak cantik. Okay, sebab font kita tak sama. Tak semua orang sama font so you guys kena readjust. So dekat sini bila saya play around, saya klik, saya tengok okay. Kalau macam seletak 120 dia macam terlampau light sangat. So saya naikkan maybe okay dalam 400 ke 200. Alright, okay. Direction ni pun you guys boleh tukar. Direction ni adalah kita punya lighting direction. Kalau awak tengok kalau up tu maksudnya lampu daripada sebelah atas dia akan tala pada tulisan kita. So shadow akan turun bawah. Kalau saya tekan down, lampu daripada bawah dia akan tala ni atas. Maksudnya shadow akan naik atas. So up to you guys juga. You guys nak buat macam mana? Terpulang. So jadi saya setkan up kat sini lah. Supaya shadow berada dekat bawah. Alright. Lepas tu kita ada size dan juga soften. Okay, size dengan soften ni kita boleh adjust. Kita punya extrude kita tu, emboss kita tu kita nak kuat macam mana. Kan tadi saya dah bagi tahu. Kalau kita klik one time, dia akan jadi macam pelik. That's why dekat sini kita kena adjust kebesaran kita punya ataupun ketebalan kita punya extrude tu yang dia keluarkan tu, 3D dia tu. Okay, you guys boleh adjust kat situ. Dia tak semestinya nak kau you letak sampai 180, 200 tak. You guys kena tengok. Sebab dia tak, kadang-kadang efek dia tak sama. Okay. So kalau ikutkan pada font saya ni, saya punya sesuai diletakkan pada bacaan around sekitar alright, sekitar 15 saya rasa. So saya tulis kat sini terus direct lah 15. Okay. Oh, sekitar 15 Ini 15 ni dah okey dah. Dia tak nampak, tapi saya nampak dia timbul, tulisan tu timbul. Okay. And then kita juga boleh adjust kita punya soften, sesoft mana awak nak letak benda tu. Kalau awak rasa nak macam yang macam solid, macam ni solid, kita letak kosong. Kalau awak nak macam ada curve, awak letaklah nombor ni naikkan tinggi sampai 16. Nampak Kalau 16, kita akan nampak dia curvy. Kalau awak letak kosong, kita akan nampak dia solid. Solid 3D lah. Alright, okay. Serta pulang. Awak nak pakai yang mana. Alright, okay. Okay, cuba try dulu. Main dengan depth, size dan juga soften tu. You guys pilih yang mana you guys rasa sesuai untuk you guys.
Okay, semua boleh? Boleh adjust? Boleh. Boleh, right. Okay. Okay, itu yang kita adjust yang dekat belah atas lah. Now kita pergi tengok dekat shading ni. Okay, so whenever kita nak tengok satu benda yang dalam bentuk 3D, shading, lighting dan sebagainya sangat-sangat penting lah. Dia menentukan sebenarnya 3D kita ni betul ke tak betul, jadi ke tak jadi. That's why shading ni sangat penting letak kat situ. Okay, so kalau awak tengok kat sini, dekat dalam kita punya shading option ni, dia ada angle dan juga dia ada altitude yang kita nak letak. So dekat angle ni, you guys nampak dia ada satu rounded. Dekat dalam bulat ni ada satu lagi bulat kecil. So itu you guys boleh pusing. You guys try tengok dia punya effect dia jadi dekat mana. Ini sebenarnya untuk kita pusing angle shading kita lah. Okay, saya letak kat atas, shading saya hilang. Saya letak kat bawah, shading saya hilang. Saya pusing lagi kat sini, shading saya tak ada. Alright, okay. Bila naik balik dekat atas ni, baru kita punya shading kita akan keluar balik. Ikut yang macam mana kita nak set up. Alright, okay. So dia akan keluar ikut based on pada shading yang kita punya tu. Alright, okay. So tadi altitude tadi dia letak berapa ni, kita boleh adjust lah. Kita nak letak 12 ke. Alright, okay. 15 ke. Okay, it's upon to you guys lah. You guys nak buat macam mana yang you guys rasa sesuai. Alright, okay. Lepas tu dekat bawah ni kita ada gloss contour. Gloss contour ni adalah maksudnya gloss kita punya glossy effects. Glossy effects yang akan keluar appear pada kita punya objek. So you guys ada option dekat sini. Dia ada banyak dia punya contour yang you guys boleh ambil. You guys boleh test one by one. You guys akan nampak dia punya effect dia macam mana lah. So you guys boleh later on decide nak macam mana. Okay. Kalau macam yang ni, ni nampak macam kaca. Saya nampak macam ada cermin punya effects. Okay. Ni 3D. Saya nampak cermin punya effects. Yang this one, more on kepada metallic. Okay. Metallic punya effects. Okay. So you guys boleh choose lah. Which one yang you guys rasa sesuai dengan you guys punya design. Macam this one. This one macam glasses. Saya tengah buat atas gelas. Okay. Macam ni adalah ais batu lah. Saya tengah buat atas batu. Tapi yang kalau macam ni, dia macam more on kepada biasa saja. Kalau yang ni, ni memang solid. Metallic betul lah. So you guys boleh pilih which one yang you guys rasa cantik dan you guys rasa sesuai. Alright, okay. So saya choose this one. Okay. Sebab saya nampak effect dia macam benda ni dia buat di atas gelas lah. Kaca, di atas kaca. Alright, okay. Okay. Alright, okay. Lepas tu bawah tu ada kita punya highlight mode. Highlight ni pun you guys boleh adjust color dia. You guys nak highlight dia dengan color apa. Dan dia punya mode pun you guys boleh adjust. Tapi selalunya kita akan leave this one lah. Kita just play around dia punya opacity dia. Ini dia punya highlight lah. Okay, highlight mode kita nak set macam ni. Okay, kalau macam for example, bila kita setkan kepada putih, bila kita highlightkan, dia akan jadi warna putih. Dia akan keluarkan sikit-sikit lah warna asal kita punya font. Alright, okay. So, katalah for example, saya klik pada kotak putih this one. Saya change to a yellow. Something that opposite dengan kita punya original colour lah. Saya punya colour biru Saya tengok. Ya, tengok apa dia akan jadi. Dia akan mixkan dengan saya punya colour asal tu. Ini colour asal saya. Bila saya letak ni, kuning tu dia akan mixkan. Dia akan jadi warna hijau. So kalau you guys nak, you guys boleh apply. Kalau tak nak, you maintain saja white lah. So saya maintain saja white sebab saya nakkan dia punya feel biru tu. Asal biru saya adalah ni. Biru almost turquoise. So bila dia kena dengan white tu, dia akan jadi macam biru light ni lah. Seperti di atas ais ataupun di atas kaca. Something like that. Okay. Sama juga dengan bawah ni. Alright. Okay. You guys boleh apply shadow juga. Sama juga opacity dia. You guys nak naik ke. Okay. Nak turunkan ke. Terpulang. Alright. Okay. Editable lah. You guys boleh adjust. You guys nak tebalkan ke. Nak low downkan dia. Okay. It's up to you guys. Shadow ni. Sama juga. Alright. Okay.
Right, okay, semua okay? Boleh? Boleh. Ada siapa-siapa yang ada masalah tak? Boleh? Boleh? Boleh. Alright. Okay. So sekarang ni, katalah ini semua dah adjust. Nampak dah adjust, dah cantik dah aku punya ni kan. Dah jadi cantik dah. Okay. Kalau kita tengok pun memang dah jadi cantik dah. Dah okay. Okay. Dan kita boleh buat extra lagi kalau kita nak extra. Kalau tengok, kalau kita return to the left side of kita punya option ni, there was another two setting that we can adjust. Contour and juga texture. So kalau you guys klik pada contour tu, okay, dekat contour ni kita boleh pilih lagi. Kita nak kita punya contour ni based on pada apa, dan kita boleh adjust kita punya element of contour yang kita nak kat sini. Sorry. Okay, kita boleh adjust lagi. So you guys pilih lah what kind of contour yang you guys nak. Ni like more specific lah kalau you guys nak. Kalau you guys tak nak, you guys tak payah. Okay, you guys boleh off. Terpulang. Nak maintain yang ni, okay, maintain yang ni. Dan dekat sini kalau you intend to apply texture. Texturenya maksudnya for example, okay, sekarang ni saya off dulu saya tunjuk. Texture ni adalah di mana jikalau kita ada gambar ataupun hari tu saya cerita dengan awak pasal texture kan? Dalam kita punya kelas. Ada. Ada. Okay. Katalah kita ada surface of texture yang kita nak apply. Macam for example, sekarang saya nampak saya punya, saya punya ni macam kaca. So saya nak apply real punya kaca punya texture. So saya pergi snap gambar, saya masukkan dalam Photoshop, saya jadikan a part of dia sebagai texture. Okay, saya apply. Bila apply, kita akan nampak realistic lah. Lebih more realistic berbanding saya buat macam flat macam ni. So kalau macam for example kita ada tekstur kayu, pasir, yang pokok, daun dan sebagainya, kita boleh apply lah. So kalau kita nak apply tekstur, kita klik pada ni, tekstur ni, just tick. So dia akan bagi kita pattern. Apa pattern yang ada dalam sistem kita. Okay. So kalau macam for example sekarang ni tak banyak lah. Okay. So kita boleh apply je apa-apa pattern yang kita nak. Kita apply je apa-apa pattern yang kita nak. So kita boleh dapat dia punya effect terus lah. Okay. So ada setengah-setengah pattern yang menjadi. Ada setengah-setengah pattern yang tak menjadi. That's why kita panggil kita kena try and error. Okay, katalah for example. Dekat sini dekat saya ni saya ada yang square ni. Yang macam square kotak-kotak tu lah. Bila saya apply dia jadi macam cacat. Macam serius cacat kan. Sebenarnya memanglah kita apply dia akan jadi cacat. So dekat sini kita ada kita punya option untuk kita readjust lagi. Okay, kita tengok kita nak buat dia jadi macam mana. Okay, kalau macam ni dia dah jadi lain. Kalau saya adjust lagi dia jadi lain. Depth ni pun kita boleh adjust. Kita nak ada depth dia macam mana. Kita boleh adjust dia punya depth dia macam mana lah. So scale ni saya boleh adjust lagi. Nampak? Saya buat macam ni dah jadi lain. Saya adjust lagi dah jadi lain. Adjust lagi dah jadi lain. So kita tengok what kind of pattern yang ada untuk kita apply. Okay, kalau saya try yang macam ni. Yang this one lah. Okay, tengok kalau saya letakkan kecil, dia tak ada efek apa, macam kosong. Yang ni dah jadi macam rosak. Yang ni bila saya apply, saya nampak dia macam ini adalah reflection kaca. Okay, yang ada ni macam reflection kaca. Okay. So saya try satu lagi. Maybe yang macam this one. Nampak ni. Kalau awak tengok ini macam reflection kaca betul lah. Ini ada macam kaca yang air tu. Sekejap saya adjust sikit. Dekat saya punya depth ni, saya just slightly kita tengok untuk dapat macam reflection kaca sikit. Sikit je. Okay. Alright, nampak. Dah jadi macam ni, dia terus jadi macam reflection kaca. Sebab kaca dalam dia kan, belakang dia kita akan nampak macam ada garis-garis kan. Macam tu. Dah jadi reflection kaca. Dekat saya punya font saya ni. Alright, okay. So you guys boleh pilih kalau you guys nak. Tapi kalau you guys tak nak, tak apa, tak jadi masalah. You guys tak payah pilih pun tak apa. Okay, it's okay. No worries. Alright, okay. Tak menjadi masalah. Alright, okay. Okay. So macam dekat saya pattern tak banyak sangat, tak apa kan? Tak apa. Dia macam saya bagi tahu juga, pattern yang ada dekat kita punya komputer akan berbeza. Maybe saya dah upload extra. Saya dah upload, ada setengah orang dia memang pakai yang stock punya pattern. Sebab pattern
pattern, brush. Okay, untuk pengetahuan, pattern, brush, font, benda-benda tu semua kita boleh masukkan. Kita boleh create. That's why kat sini kita boleh create macam kat sini kita boleh create new style. Bila kita setting, saya boleh create new style. New style ni maksudnya every time bila ada tag, saya drag je style saya masuk ni, saya akan dapat the same effect. Jadi saya tak payah ulang 2-3 kali. Sama juga dengan brush. Brush, kalau kita tengok dalam kita punya brush tu macam pelik-pelik kan. Minggu lepas kan masa kita guna brush tu kan ada 2-3 orang yang tak ada brush. So saya boleh upload saya punya brush. Masukkan saya punya own brush. Sama juga dengan texture. Kalau saya rasa texture saya tak bagus, saya boleh upload saya punya texture. Dekat sini pun saya boleh upload direct. Yang ni. Okay. Dekat sini saya boleh upload direct. Nampak ni? Saya boleh load pattern. Okay. So pattern ni dekat mana you guys nak cari? Siapa tahu pattern nak cari kat mana? Tak tahu. Tak tahu? Tak tahu. Tak tahu pattern nak cari kat mana? Google. Google. Jangan pergi tengok kat TikTok. TikTok tak ada pattern. Jangan tengok kat TikTok. TikTok tak ada pattern ya. Pergi dekat Google. Type Photoshop, Adobe Photoshop pattern. Nanti dia akan bagi list lah. Jangan risau, benda ni free sebab pattern ni senang je nak buat. Selalunya ada orang-orang yang akan share lah. So just download dan you guys load je. Bila you guys dah load, dia auto terus store dalam awak punya komputer. So dia tak akan hilang lah. Alright, okay. So it's up to you guys. You guys nak buat macam mana. Alright, okay. Settle bahagian yang kita punya blending option untuk bevel and emboss. Okay. Lepas tu barulah you pergi yang extra yang lain ni. Yang minggu lepas kita dah go through. You want to add stroke, you guys boleh add another stroke. Okay. Kalau you guys nak lagi more extra. Kalau macam ni tadi Kalau saya tak add stroke, dia akan jadi macam ni. Tapi bila saya add stroke, nampak dia jadi lebih solid. Right. Okay. It's up to you guys. You guys juga boleh adjust what kind of you guys nak lah. So saya tak nakkan ada solid sangat, saya leave as like this one. Okay. And then maybe for example kalau you guys nak buat shadow, you guys boleh add on shadow. Ini inner shadow, shadow yang berada di dalam. Ini inner glow, dia akan glow dekat sebelah dalam. Alright, maksudnya ada glowing effects lah dekat dalam bahagian dalam. So selalunya kena ingat bila once we create 3D punya depth effects, dalam 3D dia akan ada lighting. Lighting ni yang akan memberi cahaya kepada objek tu untuk dia reflect. So always play around dengan lighting lah whenever we do 3D punya ni. Okay. So kalau ni kata for example saya ambil inner glow, now dia punya glowing dia warna kuning. So saya nak tukar dia punya glowing dia warna biru. So a reflection of a blue punya glowing. Okay. So dekat sini saya boleh adjust dia punya choke dia. Adakah dia nak reflect sepenuhnya. Alright. Okay. Ataupun adjust dia punya size lah. So it's upon to you guys. You guys nak buat macam mana, terpulang, tak jadi masalah. Doesn't mean you guys follow saya. You guys boleh buat lah. Okay, ini center, ini edges. Edges ni dia dekat ujung lah. Edge tu dekat ujung-ujung je. Dia tak masuk tengah-tengah. So you guys boleh readjust lah. Okay. Yang ni solid color. This one is gradient So you guys boleh juga menggunakan gradient. Klik pada gradient. So dia akan apply a gradient lah. Gradient punya effects. So gradient punya effects ni some sort like kita akan nampak dia macam ada gratitude. Warna biru dia akan hilang. Dia tak just one solid color dekat situ lah. Alright, okay. Just like kat sini. Alright, okay. Sini opacity pun you guys boleh adjust lah. You guys punya opacity yang you guys nak. Same goes as kita punya contour dan sebagainya. Alright. Okay, 5. Alright. Okay, so far setakat ni dekat inner glow ni. Ada siapa-siapa yang ada masalah ke, terlepas ke apa? Semua okay? Okey. Boleh semua boleh?
Boleh. Alright. Okay. So kalau boleh, Alhamdulillah. Alright. Okay. So, okay. Saya nak you guys try to play around dulu. Yang ni. Nanti lepas ni kita akan continue setting color overlay, gradient overlay, pattern layout overlay, pattern overlay, outer glow dan juga drop shadow. So kita go for a break dulu dan kita continue back dalam 3.10 boleh? 3.10. Boleh. Boleh Alright, okay. Boleh. Alright. Jangan tekan OK lagi tau yang ni. Jangan tekan OK lagi. Biar je dialog box ni macam ni. Biar je dialog box ni macam ni. Alright.
Not one exclusive image or Google Pixel 6 Pro leak, but multiple leaks. Some of these leaks are some of the most
Alright, boleh kita continue? Boleh. Alright, okay. Okay, so tadi kita tengok yang belah atas ni, so kita tengok yang belah bawah ni Alright, okay. So kalau yang setting ni, kalau you guys nak apply pun boleh. Okay, dia akan create satu layer setting lah. Kalau tak nak, tak perlu juga. Color overlay ni, kalau kita nak overlay kita punya color dekat atas, Alhamdulillah, kita nak overlay kita punya color atas kita punya design. Okay, so dekat sini you guys boleh pilih what kind of color you guys nak overlay. Tapi saya tak nak. Okay. Okay, gradient overlay ni kalau kita nak apply secara gradient lah. So kalau macam you guys ada ni color yang ni gradient. So you guys boleh apply gradient effect kalau you guys nak. Right, okay. Terpulang juga pada you guys kalau you guys nak. So saya tak nak apply gradient. Saya boleh off juga dekat sini. Alright, okay. Dan pattern pun kita boleh overlay. Okay. So apa pattern overlay, beza overlay dengan texture ni? Texture ni kita apply dalam. Yang ni kita apply di atas. Okay. So you guys boleh juga lah apply. Okay. Yang tiga-tiga ni terpulang. Kalau you guys nak apply ke tak nak apply. So yang kita nak tengok detail adalah pada kita punya outer glow dan juga drop shadow. Okay, outer glow ni adalah sebenarnya kalau kita nak bagi glowing effects pada kita punya objek ataupun kita punya text. Okay, so kalau bila saya klik je, okay, saya check dia punya box ni, automatically dia punya glowing effects dia akan keluar. Okay. So you guys boleh pilih color, you guys nak color apa dia punya glowing effects. Warna kuning ke, warna biru ke, warna hijau ke, is up to you guys. You guys nak buat dia punya glowing effects dia macam mana. And then you guys sama jugalah. You guys boleh adjust dia punya spread. Okay. And then dia punya sizing. Alright. Okay. So adjust, make sure benda tu nampak real. Jangan benda tu nampak macam fake tau. Alright. Okay. You guys boleh adjust lah. Sekejap saya adjust. Okay. Asa. Rosak. Suara tak dengar sir. Tak dengar suara saya. Okay. Ada tak? Ada? Berada. Okay. Ulang balik saya. Yang drop shadow Drop shadow Okay, so yang drop shadow ni, so you guys ada ni jam randik ni, so you guys boleh adjust lah. Okay, dia punya position of shadow yang you guys nak drop tu, dia ada degree kat sini, so you guys boleh adjust lah. Sama juga ada kat sini dekat distance tu lah, shadow tu you guys nak tarik dia jauh mana. Nampak kalau bila saya adjust, kita nampak shadow tu pergi dekat mana. So saya punya shadow ni a bit slow. Kalau you rasa macam tak kuat, you guys naikkan dekat opacity tu. Bila naik opacity, kita akan nampak shadow tu lah. Okay. So because saya punya ni, saya just tak nak buat dia nampak kuat sangat. Right. Okay. Saya just drop just slightly. Right. Okay.
So distance dia antara shadow dengan saya punya objek pun just slightly. Okay. Alright, spread dia okay. Jangan terlampau obvious sangat. Alright, just nice je. Size dia pun okay, just nice saja. Adjust, just nice je. Alright, okay. So ending. Okay, so this one is shadow without shadow. Shadow without shadow. Shadow without shadow. So kita akan nampaklah kita punya effects pada kita punya text tu. Yang biasa tadi dah kita ada macam dia glasses punya effect. Okay, glass, 3D glass punya effects. Alright, okay. Okay. Boleh? Semua boleh? Boleh. Alright, okay. So katalah for example you dah apply ni, okay. Kita juga boleh letakkan kita punya style yang kita nak. Kata for example you dah decide ni, you guys boleh letak new style. New style ni maksudnya kita save kita punya style kita ni. Jangan dah masuk kita punya effects lah. So the next time when we come back, kita just terus klik pada style nombor 2, dia terus jadi macam ni. The same effects yang kita ada ni lah. So ni tak payah you buat 2-3 kali. You guys keep applying the same effects pada you guys punya object ataupun you guys punya text. Kalau tak nak save pun tak apa, tak menjadi masalah. Alright, okay. So once kita dah complete everything, kita dah ada auto sini, barulah kita klik OK. Okay. Once you guys dah klik OK, you guys akan nampak dekat bawah layer tu akan ada satu tab effects. Dan bawah effects tu ada yang kita pakai sahaja. Yang kita tak pakai dia tak akan keluar. Yang kita pakai sahaja dia akan keluar di situ. Alright, okay. Yang di mana kita boleh adjust. Maksudnya kita boleh adjust nak tengok ke tak nak tengok lah. Kalau saya nak tengok, kalau tanpa bevel dan emboss ni dia jadi apa. Okay, tanpa inner glow dia jadi apa. Tanpa outer glow dia jadi apa. Tanpa shadow dia jadi apa. Kita boleh in dengan out. Okay, kalau nak tutup keseluruhan tu, kita tutup pada mata yang ada kat effects tu. So dia akan jadi balik. Okay, ni adalah asal yang flat kosong. Bila kita dah apply effects, inilah yang jadi ending dia jadi macam ni. Alright. Okay. Jadi tak? Jadi. Alright. Okay, cantik. Okay, katalah, sir, kalau saya nak buat lain, pakai wordings lain, boleh. Awak boleh terus tukar awak punya teks kat sini. Tulislah lain-lain apa awak nak tulis pun boleh. Tak jadi masalah. So, kalau saya nak tambah lain pun boleh. Nak tambah lain pun boleh. Apa yang kita boleh buat, okay, kita boleh right click pada kita punya layer ni. Okay, right click pada layer. Kita ambil ni, duplicate layer. Okay, kita duplicate layer. Bila kita duplicate layer, okay, dia akan request kita untuk name satu lagi layer barulah. Kalau you guys nak rename boleh, ataupun you guys nak maintain pada nama yang dah diberi pun boleh. Tak menjadi masalah. Cuma make sure you guys tahulah which layer punya nama, apa nama dia lah. And then you guys klik OK. So bila saya dah ada dua ni, dua layer mempunyai tulisan yang sama. Mungkin layer yang pertama tadi saya dropkan ke bawah lah. Okay, so saya ada dua. Layer yang kedua ni saya boleh tukar dia punya teks dia. Alright, so saya bagi this is awesome. This is so cool. Alright, okay. Okay, so kita boleh ada different type of text. Okay. Dan masih lagi adjustable. Maksudnya kita boleh lagi edit. Kita nak tukar ke apa dan sebagainya. So it's up to you guys lah. You guys nak buat what kind of font dan sebagainya. You guys masih lagi boleh tukar color. You guys kalau nak tukar color this one. Kalau macam for example you doesn't like this blue color. You guys nak tukar another color. Like for example saya tukar to green. Alright. Okay. This green color. Dan boleh dia akan jadi green color. Alright. Okay. Kalau you guys nak tukar kepada blue, sorry tadi blue, green, maybe saya tukar kepada yellow. Okay, tengok. Okay, yellow quite cool. Okay. Yeah, Syafiq. Sir, kalau macam this is so tu, kalau kita nak kecilkan, lepas tu cool tu kita nak besarkan boleh ke? Boleh. Awak select yang ni sahaja. Okay. Dan you tukar dia punya font size. So yang kita select tu je dia akan tukar font size. Yang cool tu akan maintain the same size. Alright, okay.
So kita boleh buat selection a specific. Kalau macam for example saya macam cool ni macam terlampau kecil lah. Okay, saya nak besarkan. Saya select cool ni saja. Saya naikkan pada size ni. So sekarang ni maksimum saya 72. Saya just typing dekat sini. Saya letak 80. Saya tekan enter. So cool tu je akan besar. Yang lain akan maintain the same 72 yang asal original dia. Alright. Okay. So you guys boleh tukar. Tapi you guys kena ingat lah. Sebab tadi kan kita ada main adjustment dekat kita punya karakter yang ni kan. So jadi bila saya besarkan dia akan makin rapat dengan atas. So you must do some adjustment dekat atas ni lah. Select this one. Adjustment antara yang kita punya ni you naikkan sikit. Supaya dia boleh turun bawah. And then you boleh enlargekan lagi yang cool ni. So kata for example this one is 80. Saya turn to 90. So dia akan besar kat situ. So nampaklah obvious dia dekat sini. Alright, okay. So every single things yang kita tukar, kita masih lagi boleh buat adjustment. You can do any adjustment. Terpulang pada you. Okay. Katalah for example this one. Okay, you tak nak yang outer glow tu. Sebab outer glow dia warna biru. Tak kena dengan warna hijau. So you can switch off this one. Okay, so dia tak ada outer glow. Ataupun kata, nak tukar lah dia punya outer glow tu. Sama juga, you guys pergi balik dekat blending mode. Dia akan masuk balik blending mode, pergi dekat outer glow and then change the color of outer glow. Maybe you select some sort like, yes, this one is yellowish sikit lah. Okay, you can turn up to yellowish sikit. So dia akan okay. And then you guys akan dapat the same color scheme lah. Yellow and green tu sama. Dan you guys boleh do. Alright, okay. So ini cara untuk kita add effect. So jadi kita punya tulisan taklah jadi flat macam ni. Ini kosong je, terlampau flat kosong lah. Alright, okay. Ini kita panggil sebagai flat and kata apa flat graphic design. Kalau you guys nak add extra, you guys boleh masukkan dekat dalam kita punya blending option tu untuk kita buat this kind of punya effects. Alright, okay. So far semua okay boleh? Boleh. Boleh, alhamdulillah. Alright, okay. Katalah for example, ini saya tunjuk. You tak payah buat saya tunjuk je nanti. Nanti you guys boleh try out sendiri. Okay. Katalah for example, you guys ada objek. Ini adalah teks tau. Kalau kata for example kita buat objek. So saya ambil objek dekat sini. So ada rectangle tools, ada ellipse tools dan sebagainya. Saya ambil custom. Alright. So saya select custom. And then custom saya tengok ada tak saya ada lain. Okay, saya tak ada custom punya shapes. Okay, this one. So saya ada extra custom shape dekat sini. Okay, maybe for example, okay, saya ambil ini this one, pow. Okay, so saya ada objek. This is saya punya objek lah. Okay, so dia tak kisah object or non-object. Alright, okay. So this is my object. Alright, okay. So apa yang saya buat adalah saya tukar dia punya color dulu. Maybe nearly to kita naik sikit. Okay, something like that. Alright, okay. This color. Okay, the same thing that kita boleh apply adalah saya boleh right click, blending mode. Saya boleh apply dia punya bevel dia kalau saya nak. Alright, okay. Saya boleh do some adjustment dekat sini. Contour ke. Alright, okay. Tadi saya ada apply inner glow. Tak silap saya tadi. Alright, okay. So inner glow dia tak nampak obvious. So saya change the color. Maybe up to. Okay. This orange color. So saya nampak ada glow dia. Orange tu. Nampak tu. Alright. So adjust. And then saya buat outer glow. Dan saya buat drop shadow. So bevel ni saya nak tukar dia sikit. A very simple jap. Which one is simple Alright. Okay. Maybe saya ambil yang okay, this one. Okay, dah okay. So saya boleh apply juga kepada objek. Tak semestinya pada tag, saya juga boleh apply kepada objek. Instead of kata macam for example, you ada klien. Klien beritahu saya nak buat saya nak buka satu kedai ataupun klinik haiwan. Alright, okay.
So you buat-buat, you kata, oh kita dapat flat design macam ni. Okay, instead of dapat flat design, you guys boleh try suggest bagi, oh why don't kita create some sort like ke 3D punya effects. So you masukkan dalam ni, you apply 3D effects to object and then you guys letak lah. Okay, this is a dog punya klinik ke dan sebagainya. So ini akan become of dia punya trademark ataupun dia punya logo kedai tu, something like that. So orang akan tahu. Alright, okay. Ini selalunya orang akan remind as a puppy punya tapak kaki dia orang lah. Alright, okay. Tapi dalam masa sama jaranglah orang terima benda ni sebagai harimau. Walaupun sebenarnya realitinya harimau pun mempunyai tapak kaki yang sama. Yang sini kuku, 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 kuku. Ini adalah dia punya tu. Sama juga. Tapi selalunya jaranglah orang akan terima. So yang saya nak cuba cerita dengan awak sebenarnya, apa-apa benda objek pun kita boleh buat effects kepada kita punya objek. As long kan kita ada solid lah. Solid objek dan sebagainya. Alright, okay. So kalau perasan belakang background dia adalah warna putih kan. So kata nak buat transparent senang saja. Pergi dekat layer kita ni. Kita punya layer. Okay, pergi kat kita punya layer. Belakang tu yang belakang, bawah sekali kita ada background You guys just boleh tutup mata dia je. Okay, dan you guys akan nampak lah kalau kita save sebagai PNG. Katalah you guys nak upload dekat you guys punya site, nak bubuh ataupun nak letakkan dekat mana-mana you guys punya design, you guys boleh save dia sebagai PNG dan you guys boleh dapat lah transparent background dia akan jadi macam mana, glowing effect dia akan jadi macam mana. So kita boleh letak dan kita akan nampak lah effect dia macam tu. Alright. Okay. So far okay tak untuk kita punya kelas hari ni? So you guys dah belajar macam mana nak buat text, adjust text, bubuh effects, dan effects yang sama kita boleh apply pada kita punya objek. Jadikan instead of jadi flat color, kita boleh jadikan dia 3D punya effects. Okay, boleh? Alright, okay, cantik. Okay. So, saya rasa itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Very simple. Okay. Kita dah belajar a lot of by today. Creating and then kita gunakan kita punya yang all blending mode tu blending option tu you guys boleh you guys boleh try discover lah. Try to play around. Okay. Maybe after this class lepas ni dah end ni, you guys boleh try letak objek pula. Okay. Tengok apa effects yang kita dapat pada kita punya objek bila kita do some design on pada objek yang kita punya tu, yang kita punya apa tadi tu, blending option ni, this blending option. Alright, you guys boleh try balik one by one. Very simple, dia tak susah pun. Kita klik dan kita try out. Alright, okay. Okay. Ya. Yang objek tu kat mana tadi, Sir? Okay, objek ni kalau ini adalah custom object, you guys nak pergi custom object, you guys pergi dekat yang objek ni. Cari ni, you guys akan jumpa petak lah. Kalau you guys asalnya petak ini objek. Dia rectangular tools. You guys klik lama. Yang bawah ni ada custom. Dia tulis custom shape tools tu. Tekan pada custom tu. Okay. Lepas tu you naik atas. You pergi dekat hujung sekali ni. Nanti dia akan ada shapes ni. Ada arrow. Okay. Dekat sini ada list. Ini adalah yang memang standard ada dalam sistem lah. And then sama juga macam saya beritahu. You guys boleh upload ataupun masukkan lagi shape-shape yang lain. Alright, okay. So yang ni ada shape-shape yang ada lah. You guys boleh buat. You guys boleh try out. Ada rumput. Nak rumput 3D, ambil rumput. Cuba 3D kan rumput tu. Alright, okay. Ada heart ni. You guys ambil heart. Cuba 3D kan heart tu, tengok apa jadi. Alright, okay. Dapat tak ni yang tadi? Siapa tanya tadi? Dapat, Sir. Dapat Alright. Okay, lagi ada apa-apa soalan tak? Semua clear? Alright, okay. So kalau tak ada apa, kejap lagi saya akan upload video ni ke dalam you guys punya Google Classroom. So anything kalau you guys tak faham, you guys boleh tengok balik video tu, insyaAllah you guys boleh buat. Alright, okay. So kalau tak ada apa, sebelum kita leave kita punya ni, saya nak bagi you link tu kita punya attendance. Alright, sekejap. Alright, okay, saya akan tinggalkan attendance tu dekat you guys punya chatting room Alright, so you guys boleh make sure isi untuk attendance kita punya kelas hari ni. Alright, okay. So kalau tak ada apa, saya sudahi dengan bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sir. Sama. Terima kasih, sir. Sama.